Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Jumaat. Okey, hari ini saya berada, saya nak kongsi sikit dengan tuan-tuan dan puan di friend list FB saya, Lina Property. Okey, kebetulan petang ni saya ada inspection di sebuah banglo yang terletak di puncak Bukit Jelutong. Alhamdulillah cuaca pun baru lepas hujan. So dah start panas ni. Memudahkanlah untuk saya dan tim-tim untuk buat inspection di banglo tersebut. Okey, di belakang ni adalah banglonya. Okay, saya tunjuk sikit lah, share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini bahagian hadapan. Tak berapa jelas sangat sebab cuaca dah start panas. Okey, sebab dia reflect daripada cahaya kan. Okey, ni bahagian luar dia. Hari tu saya ada buat video, short video, gambaran tu daripada luar je. So hari ni PA kepada Datuk datang bawa kami ke sini untuk buat inspection di bahagian dalam. Okey, kalau siapa yang nak tahu, pokok ni sebenarnya tak ada. Owner tanam sendiri. Saya suka tengok pokok ni sebab dia cantik. Tak berapa clear sangat kalau tengok daripada live ni. Tapi kalau datang sendiri tengok memang cantik. Dan yang itu adalah bahagian pasir, bukan tanah biasa. Okay, keluasan tanah ni, sekejap ya, gambar dia macam shaking sikit lah. Saya tak tahu kenapa. Okey, di bahagian luar ni, keluasan tanah adalah lebih kurang 48,000 kaki persegi. Besar tau. 48,000 kaki persegi. Ini bahagian luar sahaja. Saya bawa pusing sekeliling dulu. Lepas tu nanti kita akan bawa ke dalam. Ini bahagian luar dia. Okey, ini bahagian luar. So yang ni owner memang tanam sendiri pokok ni. Dia ada sejarah dia lah kenapa dan macam mana pokok ni owner boleh tanam. Saya tertarik masa first time datang sini dulu sebabkan pokok-pokok ni je. Jarang ada saya jumpa kalau pergi inspection ke banglo dapat tengok pokok-pokok yang jenis macam ni. Okey, lagi satu yang menariknya dekat depan rumah ni, tu nampak tu anak harimau. Okey, rumah ni di bahagian tepi corner. Bila lepas hujan ni cuaca dekat sini memang sejuk. Kalau sebelah petang nak ke malam, okey, bahagian tepi ni anda akan dapat nampak kabus di bahagian tepi ni. Ini di puncak ya. Banglo ni terletak di puncak Bukit Jelutong. Siapa yang biasa bahagian area Bukit Jelutong ni pasti tahu. Dan rumah ni bahagian atas sekali. Okey, ini bahagian tepi dia. Tidak berpagar tapi safety sebab ada security. Ini bahagian tepi dia. Saya tunjuk ya. Okay, ini bahagian tepi dia. Bahagian tepi. Dinding pun dia tak pakai dinding batu biasa, nampak tu marble. Saya tunjuk ke depan. Okey, ni bahagian pokok tadi. Ni pasir. Pasir sungai. Ni bahagian belakang dia. Siapa nampak? Nampak ni batu simen dibuat design marble. Boleh nampak sendiri. Okey. Ni bahagian belakang. Bahagian belakang ni adalah bilik sebenarnya. Ini bilik. Sebelah sana adalah dapur. Yang berpagar bertutup tu adalah dapur. Ni teres dia. Kalau petang-petang nak bersantai ke, boleh letak kerusi, meja di bahagian ni. Okay, petang-petang ataupun nak duduk ambil angin malam pun boleh duduk di bahagian sini. Okay, pokok-pokok tu semua dia dah letak lighting. Ini semua lighting.
Itu lighting. Ni ada kolam ikan. Sebelah sini tak nampak ikan dia. Di sebelah sini boleh nampak ikan dia. Ni bahagian tepi. Ada jalan tak? Tak ada jalan lah sini. Nak kena turun ni saya takut sebab cuaca baru lepas hujan. Takut licin. Kita turun ikut sebelah sini rendah sikit. Kawasan ni saya nak cerita sikit dengan korang. Memang sangat-sangat privacy. Kalau yang tinggal dekat sini mostly kawasan ni memang sangat-sangat privacy. Mostly orang yang tinggal dekat sini orang kenamaan ya. Orang kenamaan, dan bahagian belakang tu adalah someone yang tinggal dekat kawasan ni. Tengok, boleh saya tunjuk bahagian depan. Ni suasana di kawasan banglo ni. Tak banyak rumah lah. Sebelah hadapan luar sana memang banglo juga, tapi banglo yang dia punya design semua sama. Kalau untuk bahagian ni, design dia yang berlainan. So kalau kita ada arkitek, kita boleh panggil arkitek. Memang owner ni dipanggil arkitek dia sendirilah untuk buat design rumah dia. Ini pekerja dia. Owner ni beli rumah kat sini, dia tak pernah tinggal pun. Dia beli, dia dah buat renovation apa semua. Dia rumah ni design dia tersendiri. Dia beli tanah ni masa dulu. Kemudian dia designkan sendiri, dia panggil arkitek dia. Kemudian dia tak pernah duduk kat sini pun. Sebab dia actually dah migrate ke Australia. So disebabkan PKPP ni kan kita tak boleh nak keluar negara. So memang dia stay di sini lah, di Malaysia buat sementara waktu. So rumah-rumah yang dia ada, sebab lepas ni pun saya nak pergi 2 unit rumah owner ni. So kebanyakan rumah yang dia beli memang dia tak duduk. Dia tak tahu pun. Ni bahagian dapur dia. Ni kalau buat live ni memang tercungap-cungap ni. Okey, ni bahagian dapur dia. Sekiranya ada sesiapa yang tengah mencari banglo ataupun ada ejen yang nak co-in dengan saya, boleh saja, nanti saya akan tinggalkan nombor telefon. Okay, harga kita nak jual lebih kurang dalam 8 juta. Okay, 8 juta. Sekiranya ada yang berminat nak bawa klien untuk viewing pun boleh datang. Okay, ini bahagian dry kitchen. Tak apa, saya bawa masuk ikut pintu depan senang. Nanti kita pergi bahagian dapur ni. Sekejap ya, kita pusing balik. Okay, kita turun balik bahagian kita masuk tadi. Tengok pokok buluh tu cantik kan. Pokok-pokok buluh ni kita tanam sendiri. Okay, jom kita bagi bahagian depan. Kita masuk ke ini. Okay, ni ada kolam. Ikan apa ya dalamnya ni? Sebab ikannya kecil-kecil kan. Okay, ni aliran air tadi daripada kolam yang kat atas tu. Okay, dia turun ke bawah. Saya tak perasan ada kolam lagi satu dalamnya tadi. Ni teres. Okay, tadi line tergendala sekejap disebabkan baru lepas hujan. So dia punya reception tak berapa nak bagus sangat lah. Okay, ni bahagian pintu hadapan. Kita masuk. Yang ni semua dia pakai timber wood. Nampak tu. Assalamualaikum. Okay, kita pergi. Ni pintu dia. Yang menarik rumah ni, masuk saja dia dah ada garden. Nampak tak yang saya tunjuk depan ni? Okey, itu garden dia. Buka tak? Boleh. Macam mana? Buka. Buka mana? Buka Okay, ni bahagian garden dia.
Yang ni tangga untuk tingkat atas. So turun daripada tangga ni kita akan pergi ke garden. Ni tim saya Faik ni. Faik dah buat inspection dah rumah ni. Okey, sudah. Cantik tak? Memang cantik, luas mata pemandangan. Yang paling penting adalah ni salah satu view green in-house. Green green And view some more dia punya base here wood, because semua yang sekarang ni yang itu ni dan dia punya tingkap dah tengok tingkap dah. Belum lagi. Kita pergi tengok tingkat dia kan, sebab dia punya rumah ni dia ada arkitek dia sendiri yang buat design kan untuk dia punya rumah ni. Okay, ni bahagian teres untuk ke garden. Open space yard. Okay, yang ini nanti kita pergi bahagian atas kita tengok. Okay, bahagian ini adalah sebenarnya daripada hall ni, nanti saya tunjuk bahagian atas dia. Okay, ni pada bawah hall ni, dia nak pergi ke balcony ke sana. Ini adalah jambatan dia. Ini jambatan dia. So ini daripada bawah. So yang ini open yard. Okay, open yard. Di tengah-tengah bila kita masuk tadi, yang saya tunjuk sekarang ni ke pintu masuk. Kemudian dia ada 4 angle pintu masuk. Ini bahagian pertama. Yang ini kedua. Okay, yang ini ketiga. So dia 360. Dia punya mana-mana pintu pun boleh masuk. Okay, ni dia buatkan macam small garden. Ini small garden. So sebab rumah ni lebih kurang konsep dia macam resort sikit apa yang saya nampak di sini. Sebabnya dia banyak ruang terbuka. Macam tingkap ke pintu. Macam pintu ni dia pakai glass dengan kayu. Kayu punya structure. Kemudian dia banyak open space. So menjimatkan kalau kata kita duduk rumah dalam keluasan 6,000 ataupun 7,000 kaki persegi, memang kita perlukan aircon kan. So electric bill kita memang akan tinggi. Tapi untuk banglo ni dia banyak open space. Jadi kalau setengah orang dia suka jenis konsep macam ni, sebab pemikiran kita akan jadi jadi terbuka, tak ada macam duduk dalam satu comfort zone. Okey, kita dah pergi ke open yard tadi. Ini bahagian hall dia. Assalamualaikum. Kak, best tak Kak dapat tengok ni? Rasa nak set OTP je. Cantik kan? Daniel, apa pandangan awak bila tengok banglo macam ni? Terkejut. Besar lah, sebab dia baru so dia tak work hard, insyaAllah. Okey, ni bahagian hall dia kan? Macam saya cakap tadi, dia banyak beropen space. So tengok tingkap, pintu dia. Yang ini tingkap boleh terbuka. Yang belah sana pun boleh buka. So yang pintu tu pun boleh buka. Ni. So ada 3 angle. 3 angle. Dia memang tak ada pakai lansir, memang tak ada. Memang dia memang dia tak ada pasang lansir. Macam ni. Okay, ni bahagian hall dia. Cantik kan? Okay. Di bawah ni ada lebih kurang dalam 4. 1, 2, 3. Banyak bilik sebenarnya. So nak kira tadi. Okay, ini bahagian family hall. Family hall kan? 3 bilik bawah. Atas ada 5. Ini family hall. Okay. Ada aircon. Okay, ini yang saya cakap tadi. Dia ada bahagian teres. Dia ada pintu keluar. Pintu keluar yang saya cakap tadi boleh letak kerusi, meja. Petang-petang macam time macam ni, tengok. Boleh nampak tak pokok-pokok bergoyang. Suasana dan cuaca petang ni alhamdulillah
Sebab baru lepas hujan memang sejuk. Tapi kawasan ni saya pergi hari tu pun cuaca panas. Tetapi waktu-waktu macam ni memang sangat-sangat windy. Sejuk. Di bahagian luar dia. So memang dapat ketenangan. Siapa yang berminat nak mencari banglo, boleh hubungi saya segera Lina. Harga memang kita buka 8 juta, tapi insya-Allah kita boleh nego lagi. Kalau ada serius buyer, insya-Allah kita boleh nego, tak ada masalah. Nampak ni, dia punya handle ni pun tak buka lagi. Rumah ni baru je siap, tapi owner tak pernah duduk. Sebab owner pun baru balik ke Malaysia. Dia ada rumah lain, dia ada banyak rumah kat Malaysia ni. Okey, ni satu lagi bilik. Ada attached bathroom. Bilik air. Ini boleh dijadikan guest room ataupun untuk family yang dah berumur tak mampu nak naik ke atas kan, tingkat 2. Ini boleh letak dekat sini. Boleh tinggal di bilik ni. Yang menarik, okey, dia ada pintu juga dekat sini. Kalau tak boleh buka memang dia dah lock. Memang dia lock. Okey, tak apa. Ni dia punya handle untuk buka pintu keluar. Ni bahagian belakang yang saya tunjuk tadi. Sekiranya kalau mak ayah kita tinggal di bilik ni, dia tak rasa macam macam terkongkong ke apa. Sebabnya dia nak keluar, dia boleh guna pintu ni. Dia nak bercucuk tanam apa pun kat bahagian belakang ni, dah tak ada masalah. Tak payah nak keluar ke pintu besar utama kan. Okey, yang menarik, rumah ni nampak memang tak ada langsir kan. Lepas tu tingkap, ini tingkap dia. Ni tingkap dia. Nampak macam gelap lah kan. Okey, satu saya nak bagi tahu, rumah ni jimat tak perlu beli curtain. Sebab apa? Ni. Nak buka, nak bagi terang macam ni sahaja. So dah tak perlu pakai langsir. Okey, kalau nak buka pun boleh, tak ada masalah. Sekejap saya buka. Bukakan pintu tu. Okey, ni tadi yang tutup tadi tu. Saya dah bukakan dia punya bagi ada cahaya masuk. Kemudian nak bukakan pintu ni pun tak ada masalah, just tarik sahaja. Dan boleh buka tingkap. Ni tingkap. Okey, ni tingkap dia, hook macam ni. Saya rasa dikunci. Kat atas. Kat atas, kalau saya sampai boleh buka tinggi sangat. Okey, kalau buka hook tu dengan hook ni, dan dah terbuka lah tingkap. Kan menarik kan. So jimat daripada segi untuk memilih langsir. Sebab tingkap dia memang macam ni je tadi. Tingkap dia double volume, tinggi. So bilik ni nampak luas. So kalau rasa waktu malam, just like macam tu je. Tarik ke bawah, tolak ke atas, dah settle. Itulah kelebihan rumah ni. Dia banyak design open space dan menjimatkan kita nak beli barang-barang untuk nasi ke apa ke, peralatan rumah dah jimat dah. Okey, itu bilik yang pertama untuk bahagian bawah. Ini bilik yang kedua. Ni kadang-kadang dia punya tukang kebun dia ke, ataupun dia punya pekerja tidur kat sini. Ni bahagian bilik air dia. Pun sama, dia pakai sliding macam tu je. Okey. Ni bahagian bilik. Pun sama juga. Tingkap tu slide je. Sekejap. Nak buka dia ketat sikit. Sebab baru lagi kan. Sekejap. Macam ni. Okey, dah terbuka dah. Okey, ni bahagian bilik yang kedua. Okey. Bilik yang kedua, kemudian ini yang saya sebutkan tadi, open yard.
Okey, tu sebelah sana satu pintu, yang kedua ni yang ketiga. Okey, ini bahagian dapur. Dia ada island table kitchen. Ada aircon, ceiling fan. Setiap sudut dalam dapur ni memang ada pintu. So setiap pintu tu ada 2 panel, 2 panel, 2 panel. Memang 4-4 boleh terbuka. Boleh dibukakan. Okey, yang ini baru je siap. Di tengah-tengah dry kitchen. Dia baru je siap. Itu ada kitchen cabinet. Ada oven, semua dah siap. Masih bertutup lagi. Tak digunakan lagi. Tu. Nampak belum digunakan lagi. Masih bertutup lagi. Nampak? Kitchen cabinet dia. Ini bahagian dry kitchen. Saya tunjuk angle daripada sini. Okay, nampak jelas kan? Memang cantik. To be honest, kalau ada kesempatan sesiapa nak datang view, nak tengok dulu pun tak apa. Memang cantik. So, okay, yang ini maid's room. Tapi berkunci sebabkan ada barang-barang. Ini maid's room. Bilik maid dia. Ada toilet. Toilet maid. Toilet maid dia pun cantik. Nampak? Ini toilet maid dia. Minta maaf sebab kena berkunci sebab ada barang-barang yang penting dalam bilik maid ni. Jadi kita tak boleh nak buka. Okey, ini bahagian dapur. Dry kitchen. So untuk dry kitchen dia punya yang dia punya kitchen cabinet dia warna putih. So untuk wet kitchen dia buat warna wood macam ni. Ni saya tunjuk jauh sikit. Ni bahagian atas. Ni bahagian tepi. Ini bahagian luar yang saya masuk tadi. Lepas tu saya undur balik keluar kan. Ini untuk bahagian luar. Seriously memang cantik rumah ni. Nampak tu dia punya tiles dia untuk tabletop. Tingkap dia semua panel ni ada semua boleh dibukakan. Ada slide saja. Yang itu pun sama. Dia double volume kitchen ni, nampak luas. Nampak itu high ceiling. Itu kalau kata nak pasang kipas, dia punya point dah ada. Kalau tak pasang kipas pun tak apa. Ni saya buka pintu saja. Memang angin kuat. Sejuk je dapur ni. Ni bahagian belakang. Ni bahagian belakang. So ada pintu grill, pagar. Nak bertutup ni kan, for safety, supaya orang daripada luar tak boleh masuk. Dia compound dia dekat sini. Yang sebelah sini pun ada pintu. Ni bahagian dapur dia. Itu bahagian luar tadi saya daripada sana tadi saya pusing kan. Ini bahagian belakang dia. Ada fencing, wall fencing dipasang. Yang ni kalau nak letak dijadikan wet kitchen pun boleh. Tak ada masalah. Cuma owner ni dia letakkan di bahagian ni. So sebelah sana tu dia boleh dijadikan dining hall. Okey, ini bahagian bawah. Okey. Jom saya nak tunjuk lagi satu special room. Sebelum kita naik ke atas, okey, ni tangga dia. Untuk bahagian ke atas, still pakai timber wood. Okay, ini storeroom. Dia ada storeroom.
Ada simpan barang-barang barang-barang peralatan yang dia baru lepas cat rumah ni. Ini storeroom. Yang ini saya tak buka lagi. Ini pun store. Okey, ini bahagian elektrik. Api dia punya CCTV apa semua function di sini. Bilik ni lah. Okey, yang ini adalah surau. Ini bahagian surau. Bilik ni dijadikan bilik surau. Okey, bila ada tetamu yang datang nak solat apa semua boleh solat di sini. Okey, yang ini tingkap pintu. Sekejap saya tolak daripada tepi. Okey, pintu boleh keluar. So dia tutup dengan blind. Ukiran blind daripada material kayu. Nak terang, nak gelap, boleh buka. Okay, ini surau. Kemudian bila kita nak ambil wuduk, selalunya nak kena pergi ke bilik mandi lah apa kan. So tak perlu dah. Owner dah siapkan tempat untuk mengambil wuduk di sini. Dah ada pipe satu. Memang exactly macam surau dia buat. Okay, ini pun boleh pintu ni pun boleh keluar. Kalau nak keluar pun boleh. Okay, ni bahagian tepi dia. Masuk. Ini untuk ambil wuduk. Okay, dan ini adalah bilik solat. Ini bilik solat. Alhamdulillah. Jaranglah saya jumpa banglo yang owner siapkan macam ni. Bukan tak ada, tapi saya boleh kira lah berapa unit yang saya dapat. Okey, kita pergi bahagian atas pula. Okey, ini bahagian atas. Hari ni live terpaksa lama sikit sebabnya rumah ni terlalu banyak bilik. Keluasan rumah ni saya tak cerita lagi kan tadi. Ini bahagian atas dia. Okey, yang menarik bahagian atas dia. Yang ini, okey. Yang ini saya tunjuk ni. Ni semua ada lampu. Sekejap saya tengok lampu dia. Okey. Semua ada lampu. So bila naik tangga ni memang ada lampu. Menarik kan? Okey. Ni bahagian atas. Bila kita masuk tadi. Okey, ini saya ke balcony dulu. Ni bahagian balcony. Sebab tu saya cakap tadi dia buat open concept. Yang ini adalah jambatan yang saya tengok daripada bawah ni tadi, open yard tu. Yang saya cakap tadi tu, okey. Inilah jambatan tu untuk ke balcony tersebut. Okey, di bawah tadi kita ada 3 bilik air. Okey, di atas ni kita ada 5 bilik. Okey, ni bahagian luar. Nampak tak pemandangan dia? Cuma satu je lah, rumah ni tak ada swimming pool. Rumah neighbor tu ada swimming pool. Tapi kadang-kadang ada orang yang suka ada swimming pool. Ada yang tak suka ada swimming pool sebab maintenance dia macam quite high jugalah. Nak mencuci, lepas tu every month kena cuci apa semua kan. So yang itu bergantung kepada hak individu. Let's say rumah ni kalau ada pembeli dia nak buat swimming pool pun tak ada masalah. Dekat depan tu apa ada compound, kat belakang pun ada compound lagi. Yang ini saya tunjuk ni. Still boleh buat swimming pool 8 kaki. Okay, ni bahagian tepi. Yang ini ceiling dia. Ya Allah, memang cantik. Nampak ni. Semua ukiran kayu. Okay, ni bahagian saya berdiri di balcony ni. Ini jalan menuju ke rumah ni.
kita pergi bilik yang sebelah kiri dulu. Okay, pintu masuk. Ni bilik-bilik dia. Okay, ni untuk tingkat atas. Sejuk ni boleh pasang aircon. Okay. Ni bahagian atas bilik yang pertama. Pun dia pakai yang sama juga. Okay, tingkap macam ni. Memang jimat tak perlu beli langsir dah. Nampak tu. Okay, pandai warna ni design. Okay, ini bilik air dia. Ni bilik air. Bilik yang pertama dan satu bilik air. Jadi tak ada sharing toilet. Setiap bilik ada satu bilik air. Ini bilik yang pertama. Ini bilik yang kedua. Setiap bilik dah ada aircon. So kalau ada pembeli dah tak perlu pasang aircon dah. Dah siap ada aircon, ada kipas, ada apa ni, lampu semua, lighting semua dah ada. Okey, ini dia punya bilik air. Okey, bilik air, shower. Itu bahagian shower dia. So dah ada 2 bilik kat atas ni dengan satu bilik air. Okay, kita pergi bilik yang sebelah. Okay, ini boleh dijadikan family hall. Banyak space kan untuk unit ni. Ni family hall. Lepas tu dia ada balcony. Kalau dia tak lock, saya boleh buka. Okay. Ni ada balcony bahagian tepi. Tapi cuma dia facing rumah jiran belah belakang ni. Okay, swimming pool. Okay. Ni balcony. Ada lebih kurang dalam 6 kaki. Okey lah, besar tu. Okay, tadi kita dah pergi 2 bilik kan. Okay, kita pergi bilik yang ketiga pula. Okay, ni bilik yang ketiga. Bilik yang ketiga pun dia punya keluasan bilik tu sama je. Ni dia punya tingkap. Ada attach toilet, bathroom. Lepas tu ada aircon, ada ceiling fan, semua dah ada. Ni bilik dia. Ada shower room. Okey. Ini bilik yang ketiga. Okey, jom kita pergi bilik yang keempat. Ni bilik yang keempat. Ni dia. Ni king size pun muat. Untuk 4 unit ni kalau nak letak king size pun memang muat. Tak kecil, tak besar tapi sesuai. Still ada space kalau kata letak king size, boleh letak wardrobe lagi. Dressing table cukup. Ni dia punya bilik air. Okey. Ni bowl dia semua. Sinki. Cuma dia tak pasang mirror je lagi, belum sempat. Okey, ini shower room. So maknanya 4 bilik ni semua dah ada attached bathroom. Dah tak perlu nak berkongsi, nak berebut-berebut toilet waktu pagi especially. Tak payah berebut dah. Sebab semua dah ada. Okey, selesai dah 4 bilik di bahagian tingkat atas. Okey, saya nak tunjuk specialnya unit ni. Okey, ini bahagian ni daripada kita naik tangga tadi. Okey, ini bahagian kita nak menuju ke master bedroom. Saya buka lampu sekejap.
Ini adalah office. Dulu owner buat sini office. Belum siap lagi. Dia nak pasangkan kabinet apa semua di bahagian ni. Okey, di bahagian ni dia letakkan kabinet untuk barang-barang office. Okey, ini office dia. Okey, yang menarik dia, bilik dia besar sangat. Ni. Kejap mana dia punya Swiss. Ni master bedroom dia. Cantik tak? Tengok dia punya shilling. Design dia cantik sangat. Besar ni. Boleh letak king size berapa ni? 1, 2, 3 king size boleh masuk. Siap boleh letak satu lagi double bed. Besar ni, luas. Ni boleh buat 2-3 bilik lagi. Okay, maknanya pintu akses untuk ke master bedroom 2. Sebelah sana satu, sebelah sini satu. Nampak ni. Okay, master bedroom ni ada balcony. Okay, ni bahagian balcony dia. Tutup dengan tirai macam ni je. Ni balcony, ni facing depan. Facing bahagian depan. Tapi jaranglah bila kita dah duduk dalam bilik besar macam ni nak duduk kat balcony. Jaranglah nak duduk. Kalau nak duduk pun mungkin kat teres kat bawah tu memang sesuai lah. Sebab pemandangan ni memang still kehijauan. Okay, ni bahagian daripada sudut balcony tadi saya tunjuk menghadap ke master bedroom. Besar, memang besar. Kalau tengok dalam live ni mungkin tak berapa nak perasan sangat keluasan dia, tapi unit ni memang besar. Saya nak buka sekejap ya. Ampun. Okey. Ini bahagian terpulang nak buat untuk watching TV, untuk menonton TV ke apa ke tak ada masalah. Ataupun nak letak wardrobe kat sini pun tak ada masalah untuk salin pakaian terpulang. Tapi kat sini ada satu bilik lagi. Semua dah siap dah, complete. Saya tarik ke belakang sikit. Ni bahagian dia. So yang ini terpulang. Kalau kata tak nak ganggu untuk letak katil tadi, boleh letak almari pakaian kat sini kan. Terpulang hak individu. Tapi dia dah buatkan ruang ni lah untuk kita designkan sendiri. Okay, ini pun ada satu lagi bilik. Saya tak tahu apa tujuan owner nak tak buat lagi satu bilik ni. Kemungkinan yang saya boleh baca dekat sini adalah, okay, let's say bila kita ada baby kecil, katalah tak nak sekalikan tempat tidur ibu dan ayah dalam satu bilik. So baby tu boleh diletakkan dalam bilik ni, dipisahkan. Tapi tak ada pintu lah, memang tak ada pintu for safety. Sebab kalau ada baby yang still bawah setahun, kalau nak letak pintu yang berkunci kan bahaya. Jadi pintu memang tak ada pintu. Ni kita terpulang. Cuma kita boleh bagi idea apa yang sesuai untuk dijadikan bilik ni, untuk dijadikan bilik apa. Okay, ni bilik yang saya cakap tadi. Okay, ni terpulang lah nak buat bilik untuk menonton TV, letak pakaian sebab dia punya point semua dah ada. Okay, yang menarik dia, ceng-ceng. Okay, ini adalah bilik mandi dia. Bilik master bedroom punya bilik mandi. Nampak tak besar, luas. Itu dia ada attached bathtub, sinking. Memang luas. Okay, itu bathtub dia. Pun dia pakai tingkap macam ni. Just tarik je. Lepas tu kalau nak buka, yang ini boleh keluar ke balcony tadi. Yang kita berdiri. Tadi saya berdiri kat sana. Lepas tu daripada bilik mandi pun kunci. Okay. Daripada bilik mandi tadi kita boleh keluar ke balcony ni.
Menarik kan? Dia punya design tu banyak yang design yang tersorok, tetapi sangat unik rumah ni, banglo ni. Saya nak cerita lebih-lebih pun sebab saya sahaja yang datang tengok. Kalau ada yang sesiapa yang berminat, boleh hubungi saya, kita boleh buat appointment untuk datang dan lihat sendiri. Okey, ini dia punya bathtub. Bathtub dia pun, bahagian tepi dia pun sama. Tingkap tu kalau perlukan cahaya waktu kita berendam dalam bathtub ni, dan boleh buka yang kayu ni. Okay, so cahaya masuk. So ada jacuzzi juga. Maknanya kalau beli rumah ni, special dia dah tak perlu kita fikir sebab semua dah built in. Yang ini bahagian shower. Dia pisahkan, dia ada glodas. Door glass. Luas, saya pun tak tahu nak buat apa yang kalau shower room, bathroom macam ni besar. Sebab dia dah letakkan angle dia, shower kat sebelah sini, kemudian bathtub di sebelah sana. So tengah-tengah ni memang kosong. Itulah kelebihannya rumah ni yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan di Facebook Lina Property. Saya dah bawa tour dah bagi anda melihat sendiri keunikan banglo yang terletak di puncak Bukit Jelutong, di Bukit Jelutong Shah Alam. Okey, saya lupa nak cerita. Keluasan rumah ni adalah 6,000 kaki persegi. Kemudian keluasan tanah ni lebih kurang dalam 48,000 kaki persegi. Kemudian dia ada 8 bilik tidur dan 8 bilik air. Memang besar. Lepas tu keunikan dia banyak menggunakan bahan-bahan daripada kayu. Lepas tu yang menariknya lagi sebab dia banyak ciri-ciri dia banyak menggunakan open space punya konsep. So banyak menjimatkan elektrik. Kita tak perlu pasang aircon waktu siang, kipas ke, sebab buka setiap angle memang dah ada tingkap pintu yang boleh kita buka. Okey, saya tak nak bercerita panjang. Sekiranya kalau ada sesiapa yang datang view ataupun ejen yang berminat untuk KOA dengan saya, hanya serious buyer, boleh hubungi saya Lina 018-669-7338. Kena buat appointment sehari atau 2 hari sebelum. InsyaAllah saya akan bawa anda tour untuk melihat banglo di puncak Bukit Jelutong ni. Okey, ni bahagian tepi. Sorry, ni bahagian hadapan dia. This is a classic design. Ini semua gelas-gelas ni dulu-dulu punya rumah arwah nenek saya, memang dia pakai cermin yang jenis macam ni dan still lagi ada. So memang design macam ni memang ada keunikan dia. Owner is a architect. Dia tahu apa yang dia mahu untuk designkan dia punya banglo ni. Sekiranya ada yang berminat dengan banglo ni, boleh hubungi segera nama saya, ataupun ada 2 nombor nanti saya akan tinggalkan dalam live ni. Boleh hubungi salah seorang daripada nombor tersebut. Okey, saya sudahi dengan Assalamualaikum dan selamat petang.